Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Lama dah tak jumpa. So, sekarang dah tahun baru. So, korang pun dah naik tingkatan 5 dah pun. Um, untuk bab-bab tingkatan 4 yang kita masih belum cover, nanti kita akan cover. So, buat masa ni kita sambung dulu bab tingkatan 5. Kita terus mula bab tingkatan 5. Bab yang pertama iaitu ubahan. Subtopik yang pertama dalam bab ubahan ialah ubahan langsung. Sebelum kita mula, kita tengok dulu apakah hasil pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan maksud ubahan langsung dengan betul. Seterusnya, menentukan hubungan antara dua pembeli ubah bagi suatu ubahan langsung dengan betul. Okey. Bagi menerangkan maksud ubahan langsung, kita tengok satu situasi. Harga satu pinggan nasi ayam, biasanya harga dia adalah RM5. So, macam mana pula kalau harga 2 pinggan nasi ayam? 2 pinggan nasi ayam, maka kita tahu harga dia ialah RM10. Seterusnya, kalau 3 pinggan nasi ayam, mestilah harga dia menaik kepada RM15. Kita tengok dekat sini, harga sepinggan nasi ayam adalah RM5. So, semakin bertambah bilangan nasi ayam, semakin meningkat harga nasi ayam itu tadi, harga yang kita bayar. Boleh ikut? Maka kita boleh buat kesimpulan, ubahan langsung ialah perkaitan antara dua pembeli ubah. Apa pembeli ubah yang pertama dalam slide yang sebelumnya tadi? Pembeli ubah yang pertama ialah sepinggan nasi ayam. Dan pembeli ubah yang kedua ialah harga sepinggan nasi ayam. Pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X. Bermaksud, apabila nilai X meningkat, maka nilai Y pun akan meningkat. Dia berubah secara langsung. Kalau X bertambah, Y pun bertambah. Ataupun sebaliknya, apabila nilai X berkurang, maka nilai Y pun berkurang. Dekat sinilah kita dapat definisi ubahan langsung itu tadi. Macam sepinggan nasi ayam RM5, 2 pinggan nasi ayam RM10, 3 pinggan nasi ayam adalah RM15. So, semakin bertambah pinggan nasi ayam kamu tadi tu, so semakin bertambah jugalah nilai yang kamu bayar. Kalau nisbah ini kita akan tengok dalam bentuk graf. Lepas ini saya akan bagi contoh dia. So, dekat sini saya jelaskan dulu. Nisbah Y per X adalah sama untuk semua pasangan nilai X. Contohnya dekat sini, apabila Y dibahagi dengan X, kamu akan dapat suatu nilai. Dan suatu nilai ini adalah sama bagi setiap nilai Y dan bagi setiap nilai K. Bila sama, ini kita panggil sebagai pemalar. Okey, kita teruskan. Contoh 1, muka surat 3 buku teks. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung. Itu kata kunci dia dekat sini. Berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada A. Jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Pertama sekali untuk menjawab soalan ubahan ini, kita mesti kenal pasti dahulu pemboleh ubah yang pertama dan pemboleh ubah yang kedua. So, kita tengok apakah pemboleh ubah yang pertama. Pemboleh ubah yang pertama iaitu jumlah gaji. Lepas itu kita tengok pemboleh ubah yang kedua, bilangan jam. Ubahan tadi kita dapat tahu ialah perkaitan di antara dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. So, dekat sini pemboleh ubah X kita ialah jumlah gaji. Pemboleh ubah Y kita ialah bilangan jam. Jika soalan tanya, jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Kalau jam darab 2, apa jumlah gaji yang dia dapat? Maka jumlah gaji yang dia dapat juga bertambah 2 kali ganda. Sebab dia ialah ubahan langsung. Kita tengok soalan B. Jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Ubahan langsung ini tak semestinya bermakna menaik sahaja.
macam yang kita tengok sebelum tadi, kalau nilai X menaik, nilai Y pun menaik. Kalau nilai X dia menurun, nilai Y dia pun menurun. So dekat sini kita tengok jumlah gaji. Jumlah gaji adalah nilai apa? Nilai Y. Makanya kita dapat kesimpulan jumlah gaji dia pun akan berkurang. Berapa pengurangan gaji dia? Dekat sini dia cakap sebanyak 40%. Maka perubahan jumlah gajinya juga berkurang sebanyak 40%. Boleh ikut? Maksudnya dekat sini, kalau pemboleh ubah X meningkat, pemboleh ubah Y juga meningkat. Macam soalan A. Jumlah gaji dia berapa kalau bilangan jam dia bertambah 2 kali ganda? Kalau Y dia 2 kali ganda, X dia pun 2 kali ganda. Macam soalan B pula, apakah perubahan jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%? Bilangan jam ialah Y. Y berkurang sebanyak 40%. Makanya nilai X juga akan berkurang. Berapa banyak berkurangnya? Dia ialah langsung. Maksudnya sama dengan Y. Kalau Y berkurang 40%, maka X pun berkurang 40%. So soalan C pula, bilangan jam pekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Kalau gaji dia separuh daripada gaji asal, so bilangan jam dia pun separuh daripada bilangan jam asal. Macam mana nak buat? Bilangan jam bekerja adalah separuh daripada bilangan jam asal bekerja. Okay, kita tengok yang seterusnya. Hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Itu ialah ayat dia. Y berubah secara langsung dengan X. Makanya kita dapat tahu kalau Y meningkat, kalau X bertambah, Y pun bertambah. Kalau X berkurang, Y pun berkurang. Untuk ayat ini, dia boleh ditulis dalam simbol. Simbol dia macam ini. Y, lepas itu ada simbol macam anak ikan ini, lepas itu X. Ini dibaca sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey, dekat sini mesti kamu pernah buat eksperimen sains kan? Dalam eksperimen sains, kamu pernah buat macam satu bola, lepas itu satu spring. Lepas itu kamu letak beban dekat hujung itu. Jisim beban itu dekat sini kalau macam mana? Kalau jisim beban itu 4, berapa pemanjangan spring itu? Kalau jisim itu 2, kalau jisim dia ialah 2, pemanjangan spring dia ialah 4. Ini adalah keputusan eksperimen. Kalau jisim dia 4, pemanjangan spring dia 8. Kalau jisim dia 6, pemanjangan spring dia 12. Jisim 8, spring 16, jisim 10, spring 20. Soalan sudah cakap, berubah secara langsung. So, kalau kita tahu dia berubah secara langsung, kita tulislah macam ini. Y berubah secara langsung dengan X. Kita plotkan graf dia. Sains ada buatkan plot graf. Lepas itu kita buat 2, 4, 4, 8, 6, 12. Ini maksudnya dia berubah secara langsung. Bila dia berubah secara langsung, bila kamu panjangkan garis lurus ini, dia akan melalui asalan. Apa maksud melalui asalan? Melalui titik sifar-sifar. Perkaitan antara nilai K dengan konsep perkadaran. Apa benda nilai K ni? Lepas ini saya explain. Tadi kan bila kamu plot satu jadual, kamu akan dapat garis lurus, betul? Bila kamu dapat garis lurus, apa yang kamu perlu cari dalam garis lurus itu? Ingat tak? Kita akan cari, yang pertama kita akan cari kecerunan. Macam mana nak cari kecerunan? Dekat sini kita tengok. Kan tadi, kalau kita plot suatu nilai, dia kata dalam soalan sudah cakap berkadar langsung. Bila dia berkadar langsung, kita akan dapat satu garis lurus. Dan garis lurus itu mestilah melalui asalan. Itu maksudnya berkadar langsung. So, bila dah ada garis lurus, apa yang kita perlu cari? Kita cari kecerunan.
Ingat lagi tak macam mana nak cari kecerunan? Apa rumus kecerunan? Rumus kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kalau dekat sini kita ada satu Y, dekat sini sifar, dan dekat sini kita ada X dan dekat sini sifar. Dekat sini kita terus ambil nilai lah sebab dia melalui asalan. So kalau melalui asalan, dekat sini adalah sifar-sifar. Kecerunan dia adalah Y1 bahagi X1. Kita dapatlah suatu nilai K. Makanya kecerunan kita ialah K. K itu ialah pemalar. Maksudnya apa? Bila kita bahagikan nilai Y1 bahagi X1, kamu akan dapat nilai K. Bila kamu bahagikan Y2 bahagikan dengan X2, kamu juga akan dapat nilai K. Kamu bahagikan lagi Y3 bahagi X3, kamu akan dapat lagi nilai K. Lepas itu, Y4 bahagi X4, kamu masih dapat nilai K. Ini barulah kita boleh cakap yang Y berubah secara langsung dengan X. Boleh ikut? Okey, kita teruskan dengan yang seterusnya. Daripada graf, kita akan tengok apakah hubungan antara X dan Y. Yang tadi saya dah cakap di awal-awal tadi, untuk ubahan langsung ini, dia boleh ditulis dalam bentuk simbol. Simbol dia ialah Y berubah secara langsung, simbol anak ikan ini, X ataupun kalau dia ada kuasa, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Ini adalah dalam bentuk simbol. Macam mana kalau kita tulis dalam bentuk persamaan? Kalau dalam bentuk persamaan, kan garis lurus persamaan dia ialah Y sama dengan MX tambah C. Macam yang saya tulis dekat sebelah tadi. So, kalau bentuk persamaan, simbol anak ikan ini tadi, kita tukar kepada sama dengan. Lepas itu, kita letak K di hadapannya. K ini ialah pekali ataupun pemalar. Maksudnya dia sentiasa sama, tidak akan berubah. Ataupun sama jugalah dengan yang kuasa ini tadi, Y sama dengan K X kuasa N. Kamu tukarkan simbol anak ikan ini kepada sama dengan, lepas itu letak K di hadapannya. Okey, dia ada dua bentuk. Yang pertama ialah bentuk simbol. Bentuk simbol, inilah simbolnya. Yang kedua, bentuk persamaan. Persamaan sama dengan K. Okey, kita tengok dalam contoh 2 muka surat 7, dalam buku teks muka surat 7. Kamu boleh buka PDF yang saya bagi dekat handphone untuk tengok. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Pegun maksudnya dia berhenti. Dia tidak bergerak. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu, Y, berubah dengan masa T. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, so dekat sini dia dah bagi. Maksudnya, kita ada dua pembeli ubah. Apa pembeli ubah yang pertama? Pembeli ubah kita ialah jarak. Dan pembeli ubah kita ialah masa. So, kita tengok yang mana ialah, kita punya pembeli ubah tadi dah adalah. Sorry. Masa diberi 2 saat, jarak dia 14 cm. Masa 4 saat, jarak 28. Masa 6 saat, jarak 42. 8 saat, 56. 10 saat, 70. 12 saat, 84. Tentukan. Untuk yang ini, kita tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Yang pertama sekali, kita buat. Ini ialah yang kita dapat daripada soalan tadi. T adalah masa, Y adalah jarak. Soalan kata, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Macam mana kita nak tentukan dia berubah secara langsung? Kita cari nilai pemalarnya. Kita cari nilai K.
Macam mana kita nak tahu Y dekat atas, T dekat atas? Tengok balik soalan ditanya tadi. Tentukan perubahan Y ke atas T. So, maksudnya Y lah dekat atas, T lah dekat bawah. So, dekat sini kita ada Y kita ialah 12. So, kita letaklah 12 dekat atas. Dekat sini Y per T, so 14 per 2, kita akan dapat 7. Sama juga dengan yang ini. Y kita ialah 28 bahagi dengan 4. Y bahagi dengan 4, kita akan dapat 7 juga. Lepas itu, yang ini pun sama juga. Y kita 42, T kita 6. So, kita tulis 42 bahagi 6. Kita dapat 7 juga. Dan kita ulang langkah ini untuk dan yang seterusnya. Bila kita ulang yang seterusnya, kita dapat suatu nilai. Nilai yang kita dapat ialah 7. Inilah pemalarnya. Dan inilah nilai K yang kita cari. Boleh ikut? So, ini boleh tak buat kesimpulan daripada pengiraan ini? Apa kesimpulan dia? Bila kita dah dapat satu nilai K pemalar. Ya, so kita boleh buat kesimpulan. Y berubah secara langsung dengan T. Sebab apa? Sebab kita dapat suatu nilai yang sama. Sekarang kita tengok, tentukan perubahan Y dengan T kuasa 2 pula. Bila kita buat, Y kita ialah 14 dan T kuasa 2. T kita ialah 2, bila dikuasakan dengan 2, kita tekan kalkulator dapat 3.5. So, sama juga dengan yang ini. Y kita 28, T kita ialah 4. So, 4 kuasa 2. Tekan kalkulator dapat 1.75. Dan yang ini pun sama juga. Y kita 42. T kita 6. So, 6 kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Sebab soalan memang suruh awak tentukan Y dengan T kuasa 2. Bukan saya mengada-ngadakan cerita. Memang soalan minta. So, yang ini, langkah yang ini pun kita ulang juga untuk yang seterusnya. Bila kita buat semua nilai ini tadi, kita dapati nilai dia tidak sama. Bila nilai dia tidak sama, kita boleh buat kesimpulan. Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia ialah Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Boleh ikut? Ya, so inilah kita punya kesimpulannya tadi. Y berubah secara langsung dengan T kerana Y per T. Kita akan dapat suatu pemalar. Pemalar tu nilai yang sama ini. So, maka Y berubah secara langsung dengan T. Dan yang seterusnya, Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2 kerana nilai Y per T kuasa 2 tidak sama dengan pemalar. Maksudnya kita dapat nilai yang berbeza-beza. Boleh?